Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati para Ustaz Reza, para pengurusan Lokal Ihsan, para peserta kelas pengajian tafsir ataupun tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitulah sambungan kita kepada tafsir surah Ali Imran. Tafsir surah Ali Imran, ayat kita 21 dan 22. Untuk para jemaah kita yang setia belajar, ayat yang kita akan bincang di sini iaitulah ayat 21 dan 22 dari surah Ali Imran. Jadi tidak jadi masalah, peganglah tafsir mana-mana pun, asalkan dia ada tafsir, ada terjemahan, kita kata insya-Allah manfaat untuk belajar tu ada. Manfaat untuk kita belajar tu ada. Tafsir yang kita baca ni nama dia Aisarut Tafasir. Tafsir Aisarut Tafasir, seperti yang tertera di gambar di belakang kita itulah, Aisarut Tafasir itu. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara tafsir yang ringkas, yang agak mudah lah untuk kita faham. Kalau kita ambil yang panjang-panjang, besar-besar, perbahasannya panjang. Kadang-kadang kita tak jumpa pun cari poin yang kita nak tu. Contohnya kalau tafsir Ibnu Katsir, dia bawa riwayat. Dia bawa riwayat dia mari, jadi kita pun tak tahu nak gimana. Jadi kita ambil yang ringkas ni sesuai dengan kita, sesuai dengan masa kita. Kita ambil peluang untuk bertadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Quran itu adalah penawar. Penawar bagi hati, penawar bagi jiwa, dan kata para ulama termasuk penawar bagi fizikal. Mana orang sakit pun kita boleh baca Quran. Tapi janganlah jadikan Quran itu seolah-olah turun untuk orang sakit je. Tak, kita jadikan Quran itu sebagai penawar kepada jiwa kita, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah matlamat Al-Quran itu diturunkan. Matlamat Al-Quran itu diturunkan. Jadi insya-Allah kita mula dengan dua ayat dulu, iaitulah ayat 21 dan 22. Kalau habis ayat ni ada lagi ayat 23 hingga 25. Jadi kitab ni dia buat satu-satu. Maknanya ayat ini tajuk ini perbincangan. Kemudian ayat ini dia tak panjang. 2 ayat, 3 ayat. Jadi mudahlah untuk kita habiskan dalam satu-satu perbincangan kita tu tidak banyak. Jadi kita kata alhamdulillah. Dan banyak kitab ini dijadikan muqarrar. Jadi teks di bahagian sekolah-sekolah, di ma'had-ma'had, khususnya negara Arab lah. Di sini pun ada yang menggunakannya Aisarut Tafasir. Nama dia tafsir yang mudah. Aisar, mudah. Insya-Allah Allah Ta'ala permudahkan kita untuk memahami Al-Quran, untuk memahami, mempelajari Al-Quran, kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ini berada di 28 hari bulan Muharram 1444 bersama dengan 26 Ogos 2022. Maknanya Muharram kita akan berakhir, datang pula Safar. Begitulah hidup manusia ni bergerak. Setiap hari kita berubah. Dulunya rambut hitam, sekarang ni sudah naik putih. Daripada 1 kepada 2, sekarang ni separuh kepala sudah berlalu. Bermakna itulah yang dikatakan manusia itu sentiasa bergerak. Kenapa? Kita akan melalui proses penuaan umur kita itu. Baiklah para jemaah sekalian,
kita mula dengan baca ayat. Anda tengok jemaah sudah bersedia. Ayat kita surah Ali Imran ayat 21 dan 22. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Jadi para jemaah sekalian, kita boleh tanda ayat kita ini tajuk dianya iaitulah golongan yang melakukan 3 jenayah. 3 jenayah. Jenayah yang pertama kafir. Itu jenayah yang paling berat. Jenayah yang kedua membunuh para nabi. Kemudian jenayah yang ketiga membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Maknanya nabi dan para pendakwah. Jadi kerja dia bunuh. Maka itu kerja puak-puak yang jahat ini, apakah hukuman mereka? Kita belajar dalam ayat yang kita akan baca ini insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita ambil terjemahan ayat. Tengok dalam tafsir Aisar ataupun tafsir pimpinan atau apa saja tafsir yang ada di tangan para jemaah, manfaatkan dia untuk memahami makna Al-Quran. Ayat 21, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Satu jenayah yang pertama kafir. Kafir terhadap ayat-ayat Allah. Maknanya kafir di sini maknanya kafir yang besar, kafir yang berat. Yang kedua, dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkannya. Yang ketiga, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. 3 jenayah ini, apa kelayakan mereka? Fabashirhum bi'azabin alim. Maka gembirakanlah mereka bahawa mereka akan menerima siksa yang sangat pedih. Mereka akan terima azab yang sangat pedih. Apa lagi hukuman ke atas mereka? Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Maknanya kalau dia buat benda baik, amalannya akan gugur, hilang. Dan mereka sekali-kali wama lahum min nasirin, dan mereka sekali-kali tidak memperolehi penolong. Dia tak dapat. Baik para jemaah sekalian, seperti biasa Syekh Abu Bakar rahimahullah taala dia bawa kepada kita syarhu al-kalimat. Kita nak belajar satu-satu kalimah dalam 2 ayat ini. Kalimah ini. Itu yang ana kata, kalaulah para jemaah kita ni istiqamah dengan menghafal makna-makna ayat ini, mufradat ini, insya-Allah kita akan kaya dari sudut makna Al-Quran. Sebab bila kita belajar, kita ada beberapa kalimat jadidah, kalimah yang baru yang boleh kita hafal. Di antara kalimah sini iaitulah yakfurun. Yakfurun dengan makna mengingkari dan mendustakan. Yakfurun ay yajhadun wa yukazzibun. Yani mereka ingkar dan mereka dustakan. An-nabiyyin ambil daripada kata jamak kepada nabi. Nabiyyin, boleh dua-dua. Nabi adalah Tuan Syekh kita rahimahullah mendefinisikan nabi. Nabi adalah laki-laki dari anak cucu Adam yang diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Laki-laki maknanya tak ada nabi perempuan. Kalau ada orang perempuan mengaku dia nabi, tak ada masalah. Ambil sumbak dia dalam penjara biar dia sedar.
Tapi syaitan ni bijak. Ana baca satu hikayat, satu kisah. Orang ni mengaku jadi nabi. Bila mengaku jadi nabi, dia dibawa masuk dalam penjara lah sebab dia ajaran sesat. Tak lama, beberapa lama, ingat ke dia insaf lah. Insaf. Jadi pihak penjara bawa mari dia jumpa pendakwah yang hebat. Dibawa masuk pada penjara untuk interview si pengaku nabi ni. Oh, dia kata, awak nabi lagi? Nabi? Budak ni, orang ni tak insaf weh. Habis ada terima wahyu baru. Dia ketawa. Dia kata, awak sumbat aku dalam penjara, patut tunggu wahyu. Malaikat mana nak masuk dalam penjara? Kalau nak tunggu wahyu baru, lepas saya keluar kat luar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tuan jadi pegawai penjara, apa akan jadi dengan pak cik tu? Rasa kena pelepuk atas kepala, cakap besar lagi engkau ni, tak nak insah lagi. Boleh dia lawan. Dia kata, aku duduk dalam penjara, mana ada malaikat masuk? Oh, dia kata, kalau rumah ada anjing pun tak masuk, rumah yang ada patung-patung pun malaikat tak masuk, ini dalam penjara, malaikat mana nak mari penjara? Lepaskan aku. Kita kata, Masya Allah. Nah, maka, itu cerita selingan ya. Dari sudut akademiknya, para jemaah sekalian, Nabi ini mesti laki-laki, orang yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Itu dipanggil Nabi. Apa beza dengan Rasul? Jadi Rasul berbeza dengan Rasul. Rasul ni dia diperintahkan supaya pergi berdakwah. Berdepan dengan kaum dia. Sama ada dia ada kitab sendiri, ataupun dia sambung kitab orang lain, orang yang terdahulu, ataupun dia ada suhuf. Yang pentingnya beza di antara Nabi dengan Rasul itu perbezaan yang ketara, iaitulah Nabi diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan secara besar-besaran. Mungkin dia berdakwah dalam kalangan kelompok dia aja. Itu dipanggil Nabi. Tapi kalau Rasul tak, dia kena menyampaikan. Itu yang disebut oleh para ulama kita tentang definisi Nabi dengan Rasul. Karena itu Rasul berbeza, bilangan dia tak ramai. Buat Rasul ada 300 berapa belah orang saja. Nabi mengikut riwayat yang ada. Walaupun riwayat ni agak riwayat ni dibincangkan oleh ulama hadis, tapi yang adanya, setakat yang ada 124,000 orang. 124,000 orang. Itu riwayat yang ada. Yang tak ada, kita nak kata macam mana. Tapi mana ramai Nabi, Rasul 300 lebih. Kemudian di kalangan Rasul itu ada lagi 5 orang ulul azmi minar rusul yang disebut berulang-ulang cerita dalam Quran. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil Rasul. Ulul azmi. Ulul azmi minar rusul, makna Rasul yang banyak berdepan dengan kaum dia, berhadapan dengan kerenah, perlawanan dan sebagainya. Jadi kita faham sekarang ini di antara Nabi dengan Rasul, cuma Rasul-Rasul yang lain dibangkitkan kepada kaumnya saja. Jadi bersifat waktu dan setempat. Macam Nabi Musa, dia hantar kepada Bani Israel. Kemudian mari pula Nabi Isa. Tapi Nabi SAW, Nabi kata, bu'istu ilan nasi kafah. Aku diutuskan kepada manusia seluruhnya. Jadi dalam ayat ini kita akan tengok Nabi-Nabi yang telah dibunuh oleh kaumnya sendiri. Sebab itulah kita kata jahatnya puak-puak tu. Sebab apa? Bukan sekat dia lawan, dia bunuh. Bukan sekat dia lawan, dia bunuh para Nabi. Allahu Akbar. Kemudian dalam ayat ini dia kata, satu lagi, dari anak cucu Adam. Ini satu poin yang besar, bermakna Nabi tidak ada dari kalangan jin. Tak ada dari kalangan jin. Jin menumpang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jin menumpang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bil qisti, al-qisti dengan makna keadilan, kebenaran dan kebaikan. Basyirhum bi'azabin alim, beritahukan kepada mereka dengan jelas. Basyir biasanya bisyarah ni khabar gembira, tapi ayat ni lebih kepada ayat perli, sarkastik. Ambillah khabar gembira kepada penentang-penentang Islam ini dengan azab yang cukup pedih. Jadi dia kata, beritahukan kepada mereka dengan jelas agar nampak pengaruhnya pada raut muka yang menyiratkan kesakitan dan penyesalan pada mereka. Biar nampak. Habitat a'maluhum, batal dan hilang amal-amal mereka,
sehingga mereka tidak memetik buahnya sedikit pun yang seharusnya bermanfaat untuk mereka. Akibatnya mereka celaka di neraka dan Allah membuat mereka menyesal serta mengazab mereka di neraka Jahannam wal iyaz billah. Jadi puak-puak kafir ni tak ada apalah bagi dianya. Kalau kebaikan yang dia buat di dunia, mereka akan menerima kebaikan itu waktu di dunia. Mereka akan menerima kebaikan itu di mana sewaktu di dunia. Tak ada lah di akhirat esok sudah tidak ada lagi. Sebab apa tidak ada? Sebab gugur semua pahala dia. Habis kesianlah dia. Kita ni banyak kan NGO, charity yang bantu orang, tolong orang. Nah, kita lokal, mereka ada jadi NGO yang macam-macam NGO yang non Muslim yang buat kebajikan kepada orang, maka apa nak buat? Kita kata mereka akan rugi serugi-ruginya. Kebaikan yang dia buat atas dunia ni, Allah Taala balas untuk dia di dunia. Mungkin dia sihat, dia tak sakit. Kalau dia buka bisnes perniagaan dia jadi untung, jadi besar, jadi maju. Tapi setakat itulah. Sebab itu dikatakan ad-dunya jannatul kafir, sijnul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Pernah orang kafir tanya seorang mufti Islam, ada yang riwayat mengatakan Syekh Ibnu Hajar rahimahullah. Dia kata macam mana hadis ni? Hadis ni kata dunia ni syurga kepada orang kafir, penjara bagi orang mukmin, tapi aku susah ni macam mana? Nah, dia kata dia susah. Orang Islam tu senang. Apa nak kita kata? Kata di Syekh, dia kata mu ni atas dunia ni walaupun kau susah, kau senang. Engkau ada makan, ada minum, ada isteri, ada keluarga, masih boleh duduk pergi sana sini, tapi bila kamu mati masuk neraka, tak ada apa. Semuanya azab. Semuanya seksa. Itu maksudnya dunia ini syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin, sebab kita banyak terhalang daripada perkara yang kita nak buat. Kita nak makan ni, tak boleh, ini haram. Nak makan ni tak boleh, ini tak ada logo halal. Nak buat, jadi kita agak-agak sukar. Banyak lorong-lorong laluan kita tu terhalang. Orang penjara ni banyak halang kan dia tu. Di dalam penjara menu yang ada itu je lah boleh. Kecuali penjara VIP agak longgar sikit, ada tempat-tempat rehat, ada tempat duduk. Tapi penjara orang biasa lah, apa yang ada itu je. Kalimat syarhul kalimat. Al-an nantaqil ila makna al-ayataini. Maksud dua ayat ni apa dia maksud? Ayat ini masih berbicara untuk menyingkap tabir dari golongan ahlul kitab. Puak-puak ahlul kitab, puak-puak Yahudi dan Nasara ini, Allah Ta'ala nak bongkarkan kejahatan mereka dalam dua ayat yang kita belajar ini. Di sini Allah Ta'ala menuturkan, di sini Allah Ta'ala beritahu, Tuhan kata apa? Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat Allah. Annalladzina yakfuruna biayatillah. Orang-orang yang engkar dengan ayat Allah. Tengok fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni maknanya menunjukkan berterusan. Engkar. Yakfurun, yaqtulun. Kalau fi'il madhi dia panggil qatala, kafara, maknanya dah kafir, dah bunuh. Tapi yaqtulun wa yakfurun. Kenapa dia guna fi'il mudhari'? Ini tuan-tuan, ini dia panggil ayat tadabbur. Dengan berbeza dhamir itu, berbeza fi'il itu, ada makna tersendiri yang kita boleh belajar. Untuk menghadirkan dalam benak kita perilaku yang menjijikkan dari orang-orang Yahudi, dan di sisi lain untuk membongkar niat jahat mereka, sebab mereka terus melakukan pembunuhan terhadap nabi-nabi. Bahkan mereka beberapa kali berusaha membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok dalam buku Madinah Munawwarah yang saya tulis tu,
di antara kejahatan yang dibuat oleh Yahudi. Yahudi ni di antara kejahatan dia nak bunuh Nabi. Dia nak bunuh. Contohnya Nabi Yahudi Bani Nadir. Jadi mereka ni dah cuba. Dia panggil Nabi pergi tempat dia nak berunding. Bila Nabi duduk di bawah bangunan dia kata kita naik atas, kita campak batu, mati dia. Bila Nabi kita dapat wahyu, Allah Ta'ala beritahu, ya Rasulullah, pokok Yahudi belot. Dia nak khianat. Nabi balik. Mereka ini bukan setakat Nabi-Nabi yang telah dibunuh, tapi yaqtuluna wa yakfurun. Mana ini dalam pada pelajaran tulis, kalau fi'il mudhari' ini menunjukkan berterusan. Mereka ni kafir terus dan kejahatan mereka berterusan. Itu makna dia. Bahkan mereka pun beberapa kali berusaha membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah sebut ayat innal ladzina yakfuruna wa yaqtuluna. Walahnya benda tu dah berlaku. Patutnya qatalu al-anbiya, mereka dah bunuh, tapi kenapa digunakan fi'il mudhari' yaqtulun? Artinya niat mereka, kejahatan mereka. Tengok apa yang Yahudi yang buat di Palestin, masih lagi duk korek bangunan di bawah Al-Aqsa. Itu semua kejahatan yang tidak akan berhenti. Kejahatan yang tidak akan terhenti sampai bila-bila. Ini perbuatan jahat yang mereka. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyingkap tabir kejahatan orang-orang yang ingkar dari dua golongan Ahlul Kitab, iaitu Yahudi dan Nasara. Maka di sini Allah Ta'ala sebut perkataan apa? Yakfuruna wa yaqtulun. Iaitulah orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah yang merupakan hujjah dan petunjuk agamanya yang dibawa oleh para rasul. Jadi ayat-ayat Allah Ta'ala itulah merupakan hujjah. Hujjah dan perjalanan agama. Tapi kalau mereka ingkar yang ayat ini, apa lagi yang ada depan dia? Dah tak ada apa lagi dah. Di samping itu mereka juga membunuh nabi-nabi tanpa hak. Tanpa hak dan alasan yang dibenarkan. Tengok ni. Tengok nota di bawah tu. Yakni setiap pembunuhan terhadap nabi pasti dilakukan secara tiada hak. Mana ada hak nabi siapa dia suruh bunuh kau? Dan itu merupakan tindakan jahat. Oleh kerana itu ayat ini turun sebagai kecaman keras terhadap perbuatan keji mereka. Jadi tanpa hak mereka bunuh. Mereka juga membunuh orang-orang yang menyeru mereka untuk berlaku adil. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ia berkata, dia kata apa? Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu azaban yaumal qiyamah. Jadi riwayat Ibn Abi Hatim Jarir, dia mari tanya, siapa tanya? Abu Ubaidah tanya Nabi SAW, siapakah, saya baca terjemahlah supaya kita tidak panjang. Wahai Rasulullah SAW, ayyun nasi asyaddu azaban yaumal qiyamah. Siapakah manusia yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat? Mana semua hendak mengaku itu dahsyat belaka, tapi orang yang paling asyaddu, mana paling kuat, paling dahsyat, siapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menjawab, rajulun qatala nabiyan. Iaitu orang yang membunuh nabi. Au rajulan amara bima'rufin wa naha 'anil munkar. Atau membunuh orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Manakala bunuh orang biasa pun berat dah. Ni dia bunuh nabi, bukan manusia biasa. Atau bunuh para pendakwah. Maka Nabi SAW membaca ayat ini. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin ila akhiril ayat. Maka ayat ini. Dan seterusnya, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ya Aba Ubaidah, qatalat Banu Israel. Wahai Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni sahabat Nabi yang hebat. Nama dia Amir ibnul Jarrah. Tulis nama dia. Abu Ubaidah,
Nama dia Amir ibn Jarrah. Terkenal gelaran dia, glamour dengan nama Amin Hazihil Ummah. Setiap sahabat tu ada sahabat-sahabat yang besar ni ada gelaran-gelaran yang tertentu Nabi beri. Abu Ubaidah ni gelaran dia apa dia? Amin Hazihil Ummah. Mana orang yang amanah dalam umat ini. Allahu Akbar. Nabi kata, ya Abu Ubaidah, kaum Bani Israel pernah membunuh 43 orang Nabi pada hari dalam 1 jam. Dia kata, salah satu arba'in nabiyan awalan nahar fi sa'atin wahidah. Oh, kuat. Faqama mi'atun wa sab'una rajulan. Lalu mereka kemudian bersegeralah 170 orang dari kelompok ahli ibadat Bani Israel bangkit. Lalu mereka menyeru para pembunuh itu kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Maka para ahli ibadat itu pun mereka bunuh semuanya pada hari itu juga. Allahu Akbar. Maka mereka itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Iaitulah kita kata asal cerita ayat. Asal cerita ayatnya begitulah. Tetapi kita kena ingat, ayat ini bukan terhenti dekat Yahudi saja. Jangan kita beri tengah jalan. Ayat ini berpanjangan sampai ke hari kiamat. Ini dia panggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi ni mukjizat dia panggil al-mu'jizah al-khalidah. Mukjizat yang berkekalan, mukjizat yang berpanjangan, dia tak akan berhenti tengah jalan. Maknanya dia akan pergi terus sampai ke hari kiamat. Mana ayat Quran ini yaqtuluna wa yakfuru ni berterusan sampai hari kiamat. Kita akan tengok nanti, walaupun tidak ada nabi tapi penyokong nabi. Pengikut nabi masih ada. Baik. Mereka juga membunuh, tengok dalam makna ayat lagi. Mereka juga membunuh orang-orang yang menyeru mereka untuk berlaku adil, iaitulah dari kaum mukminin yang soleh, yang menjadi pengikut para nabi. Inilah sebahagian kejahatan yang dilakukan oleh ahli kitab. Kerana itu beritahukanlah kepada mereka tentang azab yang sangat pedih yang akan mereka terima. Jadi padahlah 3 kejahatan, 3 jenayah ni, kita kata ini satu perbuatan yang cukup dahsyat yang dilakukan oleh puak-puak ahli kitab kepada nabi mereka sendiri. Orang lain ikut nabi, dia pergi bunuh nabi. Inilah dia panggil kejahatan. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahawa mereka yang sudah jauh terjerumus ke dalam jurang kejahatan dan kerusakan, segala amal perbuatan yang mereka kerjakan waktu hidup di dunia, mereka tidak akan menuai hasil kebaikan ataupun pujian dari amal mereka. Jadi mereka tak akan dapat apa-apa lagi lah. Dan setelah mereka buat kerja yang pelik gini, maka dia tak dapat lagi hasil daripada apa yang mereka lakukan itu. Gugur segala amalan. Akan tetapi, amal-amal itu akan menjadi lembaran hitam bagi mereka, di mana mereka akan dihujah dan dilaknat sama ada semasa mereka hidup ataupun sesudah mereka itu. Selain itu di akhirat, mereka tidak akan menemukan penolong yang akan membantu mereka, membebaskan mereka dari azab Allah. Tak ada siapa nak tolong mereka, tak ada siapa. Mana mungkin ada penolong lain di akhirat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah satu hal yang mustahil. Dia kata ini kan satu benda yang mustahil. Orang ada penolong nak menyelamatkan manusia lain daripada Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, ini di antara ayat yang kita bincangkan ringkas dan kita pergi kepada pelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Saya ambil di sini daripada ayat daripada dalam Aisar, dan mungkin kita akan tambah lagi dari kitab Al-Muharrar yang saya baca ni, kerana menarik dia punya analisa ataupun penjelasannya. Baik para jemaah sekalian, kita berpindah kepada pelajaran yang dapat diambil. Tuan Syekh kita bawa pendek je pelajaran dia. Adalah dengan ayat yang pendek kan. Yang pertama,
kekafiran dan kezaliman termasuk penyebab kecelakaan di dunia dan mendapat azab yang kekal di akhirat. Ini perkara yang besar. Kekafiran maknanya punca kebinasaan di mana? Al-kufru waz-zulmu. Dua perkara. Satu punca kafir, satu lagi punca kezaliman. Jadi zalim ni satu benda yang kita tak boleh sewenang-wenang. Hatta menzalimi hayawan pun dicampak dalam neraka. Kan dalam hadis Nabi sallallahu sebut, seorang perempuan yang masuk neraka dengan sebab dia kurung seekor kucing. Kucing itu dikurung, tidak diberi makan sehingga dia mati. Maka wanita itu dicampak ke dalam neraka. Sebab apa? Kerana dia mengkhianat kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kita zalim seorang manusia yang baik, manusia yang beriman, manusia yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita melakukan kezaliman kepada mereka. Oh, lagi dahsyat. Hari ini kezaliman yang dibuat melalui berbagai-bagai medium, kita boleh kata. Kita jangan nampak kalau zaman dulu zalim tu kita nampak orang pukul orang ya. Sekarang ni macam-macam kezaliman. Tetapi sebagaimana kata Sayyidina Luqman alaihi salam, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang paling berat. Kalau kita nak tahu kezaliman yang paling dahsyat, yang paling berat dalam dunia ini, iaitulah zalim terhadap Allah Azza wa Jalla dengan melakukan syirik. Na'udzubillah. Karena itu menjadi kewajipan kepada kita, para pelajar, para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu tauhid, ilmu nawaqidul iman, ilmu tentang perkara yang boleh membatalkan iman, membatalkan Islam. Jangan mudah-mudah. Kita kena tahu yang membatalkan iman kita ni, Islam kita ni, melalui 3 perkara. Satu, dia panggil i'tiqad. Orang tu percaya adanya kuasa lain daripada Allah, maka orang itu jadi terkeluar daripada Islam. Melalui perkataan, dia kata apalah, undang-undang Allah Taala ni buat apa ni, menghalang kemajuan lah, tak moden. Nah, kita duduk di zaman time teknologi ni apa? Jadi ataupun dia menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia panggil orang-orang yang dikira boleh terkeluar daripada Islam dengan perkataan. Ataupun dia kata macam-macam, dia maki, caci Tuhan. Maka kita mengatakan ini perbuatan yang dahsyat. Yang ketiga, melalui perbuatan. Dia pergi tunduk pada berhala, melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada syirik, maka itu kita kata itu satu benda yang cukup berbahaya. Jadi para jemaah sekalian, di sinilah menjadi tanggungjawab kepada kita, para pendakwah, menyatakan batas iman dan kufur. Menyatakan batas iman dan kufur. Cuma problem kita hari ini, bila kita nyatakan batas iman dan kufur, ada pula orang-orang yang salah anggap. Dia kata ini bahaya ni, ustaz ni suka mengkafirkan orang. Kita kata subhanallah. Mana kita mengkafirkan orang? Kita hanya menyatakan batas. Buat macam ni boleh membawa kepada kekufuran. Atau perbuatan ini kalau tidak dibendung, tidak dikawal, boleh membawa kepada kesyirikan. Sebab itu dalam fiqh dia panggil sadduz zara', menyekat lorong-lorong yang boleh pergi kepada kesyirikan. Sebab itulah bahaya je bila ada orang pergi ke kubur, duk memuja kubur, duduk minta pertolongan dengan orang-orang yang sudah mati. Jadi kita kata ini perbuatan yang bahaya. Sekarang ni macam-macam timbul. Ziarah wali-wali, dicium batu nisan lah, duduk dekat batu nisan, minta. Kita kata perbuatan-perbuatan begini perlu dibendung dan diberi maklumat yang jelas kepada masyarakat. Kita bukan nak mengkafirkan orang, tapi kita nak menjelaskan batasan-batasan iman dan kufur itu sangat berbahaya. Sebab apa? Orang yang terjebak dengan kekufuran dan kezaliman, zalim dalam sudut akidah ni, menyebabkan kecelakaan dunia dan azab kekal di akhirat. Tapi kalau zalim dalam bab perbuatan saja, maka mereka masih lagi tahta masyiatillah, mereka duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ini, oleh kerana konteks ayat ini kepada ahlul kitab yang kufur terhadap Allah Ta'ala, maka ayat itu disebut kekal dalam neraka, khas untuk mereka. Baik. Kita berpindah kepada perkara yang kedua.
Nah, yang kedua dia kata qatlul amirina bil ma'ruf. Orang yang membunuh, membunuh orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita pergi bunuh pendakwah. Pendakwah ni duk kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Apa jadi? Kaqatlil anbiya fi 'izamil jurmi. Sama besarnya dosanya dengan pembunuhan terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Kenapa? Sebab para pendakwah inilah yang menyambung lidah Nabi. Menyambung lidah Nabi. Tengok nota di bawah. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab tafsirnya sebagai berikut. Dengar ni, sebagai berikut. Setiap negeri yang di dalamnya ada 4 orang berikut ini. Dia kata, kullu baldah yakunu fi arba'atun. Setiap negeri yang ada 4 orang, 4 kategori manusia dalam negeri itu, apa jadi? Fa ahluha ma'sumuna minal bala. Mereka ini selamat daripada bala. Dengar ni. Ini penting. Yang pertama siapa? Yang pertama dia kata al-imamul adil. Pemimpin adil la yazlim, yang tidak melakukan kezaliman. Mana satu negeri pemimpin dia adil, tidak melakukan kezaliman, insya-Allah negeri selamat. Adil di sini semua dengan makna adil yang betul lah, yang betul. Mana adil itu maknanya dia tak ambil harta negara untuk dijadikan milik, dijadikan kemewahan peribadi, harta negara dibolot, dibahagi kepada orang-orang kita je, dibuat akta-akta untuk menyekak kebebasan rakyat semata-mata untuk nak menjaga kedudukan. Itu banyaklah kalau kita nak baca tentang maknanya imam yang adil ni. Tuan-tuan ingat, imam yang adil ni imam calon yang pertama. Allah SWT akan letak mereka di bawah bayangan yang tidak ada bayang pada hari kiamat kecuali tahta arsyir rahman, tahta zilali arsyir rahman, yang duduk di bawah bayangan arasy Allah, iaitu yang pertama sekali al-imamul adil. Jadi kita perlu kepada pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang gerakan keadilan, itu lain. Semua orang boleh mengaku, tapi dia betul-betul adil. Yang kedua, tulis nombor 2. Yang kedua, kata Qurtubi lagi, yang kedua, seorang ulama, dia kata alim ala sabilil huda. Orang alim, seorang ulama yang teguh di jalan hidayah, petunjuk Nabi. Ini sangat penting ni. Kita nak ulama yang tegas menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni ulama-ulama kita mengaku senang je nak jadi ulama sekarang ni. Masuk dalam persatuan ulama jadi ulama. Masuk dalam dewan ulama jadi ulama. Masuk dalam persatuan apa saja. Sekarang ni kita macam-macam. Persatuan Ahlus Sunnah jadi Ahlus Sunnah. Yang tak masuk persatuan terkeluar. Mudah. Kita level ni untuk kita, senang untuk kita nak atur percaturan. Jadi tidak, dia kata ulama Rabbani. Ulama yang mengikut sunnah Nabi SAW, maka itu yang diperlukan. Ini tidak. Ulama hadut mengajar sunnah Nabi, ulama ini yang dihentam. Ulama je duk cerita yang pelik-pelik, itu yang disanjungkan. Kita kata nak kiamat dah ni kita ni, tuan-tuan, kita nak kiamat dah. Nak kiamat dah. Yang betul jadi salah, yang salah dipuja-puja dan dibetul-betulkan. Yang ketiga. Wa masyayikh ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yahrisuna 'ala talabil ilmi Yang ketiga, para pemuka agama, mana pendakwah yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka yahrisuna ala talabil ilmi wal Quran. Mereka pendakwah ni pula masih lagi berterusan
untuk mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran. Kita kata ini pendakwah yang penting. Kita dakwah ni bukan dengan semangat saja, dengan pakai tongkat cincin besar, tak, demo sana, demo sini lah. Dakwah Islam ini bukan duduk di atas gedebe, tunjuk kuasa begitu. Dakwah kita duduk di mana? Duduk di atas paksi al-hujjah wal ilmi, dengan di atas hujah dan ilmu. Itu dakwah yang besar. Dakwah kita duduk di atas hujah dengan ilmu. Dia bukannya sewenang-wenang. Kata ni orang dakwah hebat ni tak. Pakai cincin besar semua tangan, tak, tunjuk dia punya balut kain hebat di tengkok, contohnya gantung tasbih dia ni. Oh ini la nahnu naqum alal hujjah. Dakwah kita ni berpaksi pada hujah. Paksi pada hujah. Kalau ada orang kedai nak tolong kita, tak ada masalah, tapi bukan itu paksi kita. Yang keempat, itulah yang keempat ni penting. Wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam masyarakat itu, yang keempat, kaum perempuan mereka berpakaian menutup aurat. Tidak berpenampilan layaknya seperti penampilan gaya pakaian orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Jadi kita ada empat. Tuan-tuan boleh ingat balik. Empat kumpulan. Yang pertama siapa? Imamun adil. Yang kedua, adanya para ulama yang menyebarkan sabilul huda, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para pendakwah, pendukung para ulama yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka sentiasa menuntut ilmu. Yang keempat, para wanita yang menjaga maruah diri, menjaga aurat, tidak bercampur bebas, tidak mendedahkan aurat. Ada empat perkara ini sangat besar. Itu kata Imamul Qurtubi dalam tafsir dia. Baik. Wa akhraja Ibnu Majah an Anas bin Malik. Dan Ibnu Majah, tanda ni patutnya dia dia letak di perenggan lain lah. Tapi pencetak ni mungkin ruang dia sempit. Ini tajuk lain ni. Imam Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah mata yutrakul amru mimman munkar. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wahai Rasulullah, bilakah boleh ditinggalkan tugas amar ma'ruf nahi munkar? Bila kita nak berhenti tugas ini? Menarik. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza zahara fikum ma zahara fil umam min qablikum. Dia kata apabila ketika telah terjadi fenomena di tengah-tengah kamu sebagaimana terjadinya kepada umat yang terdahulu. Apa dia? Qila ya Rasulullah wa ma zahara fil umam qablana. Umat dulu apa dia? Dia kata ketika kekuasaan al-mulk fi sigharikum. Ketika kekuasaan berada di tangan orang-orang yang hina di kalangan kemudian. Mana orang hina ni orang yang tak ada akhlak lah. Wal fahishatu fi kibarikum. Wal fahishatu fi kibarikum. Dan perbuatan keji dilakukan oleh para pembesar. Keji. Dia bebas apa nak tangkap dia. Tak. Nak ambil duit boleh. Nak buat itu boleh, ini boleh. Yang ketiga, wal ilmu fi ruza. Wal ilmu, dan ilmu berada di tangan orang-orang yang tidak memiliki kebaikan. Ada ilmu. CJ pengajar Islam. Mengaji tinggi-tinggi. Tapi berjuang nak membebaskan kumpulan-kumpulan yang telah dipatwa sesat oleh ulama-ulama yang terdahulu. Generasi yang terdahulu, generasi 80-an, telah berjuang untuk membenteraskan ajaran sesat. Mari budak-budak ni nak bongkar balik kesesatan itu, nak bongkar balik. Konon-kononnya tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah, walaupun amalan mereka jelas-jelas bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita itu di antara yang disebut dalam kitab kita, dalam kitab Aisarut Tafsir. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada yang ketiga. Baik. Sebelum berpindah pada yang ketiga, sedikit ulasan saya lah.
Kalau dulu mereka bunuh Nabi, mereka bunuh pendakwah secara fizikal. Bunuh sungguh. Tapi zaman kita ini mereka bunuh karakter pendakwah. Dengan cara mana? Tuan-tuan tanda. Dengan cara memburuk-burukkan pendakwah yang mereka tak suka. Senangnya sekarang ni, mudah ya. Zaman Facebook, zaman YouTube, zaman PDF ni senang. Dia buat senarai. Satu tuduhan yang dibuat, dikreat satu tuduhan, kemudian dimasuk ke senarai ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah yang mereka tak suka, masuk dalam tu dan disebarkan kepada masyarakat. Ini membunuh peluang dakwah, membunuh karakter para pendakwah yang mengajak manusia kepada kitab dengan sunnah. Dengan apa? Dengan senarai-senarai. Dia panggil al-qa'imatuz zalimah, qa'imatuz sauda. Senarai hitam yang dikeluarkan ini telah membantukan banyak kerja dakwah yang kita nak buat. Ya, bila orang tunjuk, memang ngaji dengan ustaz ni, tak boleh, ustaz ni adalah senarai. Senarai-senarai zalim, tak pernah dibicarakan, tak pernah ditanya pun kita. Tapi tiba-tiba mereka buat. Bila orang bawa poster, ustaz ni akan ceramah sekian, dipangkah poster ni dengan tuduhan-tuduhan, kita kata ini membunuh karakter. Apalagi akta-akta yang menyekat. Akta-akta yang menyekat, kita mengatakan alhamdulillah datangnya Qawi, keluarnya mazhab baru dalam media ni, mazhab Zoom, stream ya ni, apa benda yang keluar ni, kita kata memberi ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menimba ilmu daripada para asatizah yang mengajar kitab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajar ilmu tadabbur. Kita kata ini alhamdulillah satu peluang daripada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah ada juga usaha-usaha yang cuba nak menyekat. Dia kata nak, walaupun dalam Zoom, dalam ni pun tak boleh. Mesti ada kebenaran, mesti ada surat. Kita kata sekatlah. Faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu buatlah apa yang kamu nak, kamu boleh buat di atas dunia ini, tapi di akhirat kita bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semua akan bercakap, kita akan bertemu dengan Allah. Walaupun orang ini ada masalah pun kita jawab, tapi kita insya-Allah kita yakin bahawa mahkamah Allah Taala mahkamah yang adil, tidak ada siapa yang terlepas daripada hukuman Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu di antara membunuh karakter juga salah satu daripada kezaliman yang dibuat kepada para pendakwah dengan senarai-senarai yang buruk yang dikeluarkan, dengan tuduhan-tuduhan jahat yang dilemparkan, maka kita mengatakan penulis senarai qa'imatun sauda, senarai hitam itu, pemangkah poster orang, kamu tunggulah di hadapan Allah, kita ada mahkamah Rabbul Jalil yang tidak ada siapa lepas di akhirat nanti, insya-Allah. Itulah nasihat kita. Kita berpindah kepada perkara yang ketiga. Perbuatan syirik. Na'udzubillah. Menyekutukan Allah akan menghapuskan dan merosakkan amal baik di dunia dan di akhirat. Habislah. Kita buat baik, tiba-tiba terjebak dengan benda mungkar, benda syirik. Cukup berbahaya. Dia kadang-kadang benda tu nampak simple ya. Tak percaya kepada bomoh-bomoh, percaya kepada dukun-dukun yang mengaku benda gaib, percaya kepada tangkal azimat boleh memberi kesan yang banyak benda. Percaya kepada tempat-tempat pemujaan keramat dan sebagainya. Kita kata ini, dia kata ustaz, janganlah keras sangat. Ini kan khilaf ulama. Saya mengatakan kalau khilaf antara afdal tak afdal tidaklah jadi masalah. Contohnya seperti khilaf ulama, nak turun lutut dulu ke nak turun tangan dulu dalam nak turun pada sujud dalam solat. Itu masalah afdal tak afdal. Kita pergi Mekah nak buat haji ifrad ke nak buat haji tamattu', tak ada masalah, buatlah. Tapi kalau ini ulama kata harus, yang lain pula kata syirik, boleh membawa kepada kesyirikan, boleh membawa kepada kerusakan. Maknanya bantahan itu bukan kecil. Bantahan besar. Kenapa kita masih lagi berkeras nak buat benda yang dibantah yang begitu dahsyat? Sedangkan banyak lagi amalan-amalan, masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak ada bantahan, yang semua dipersetujukan oleh para ulama, salafan wa khalafan. Kenapa nak ajar masyarakat benda-benda yang boleh mengelirukan, yang boleh begitu berisiko tinggi terhadap keimanan mereka? Kita mengatakan ini satu benda yang berat. Karena itulah hadis Nabi SAW mengajar kepada kita, dalam hadis 40 Nabi sebut, da' ma yaribuka ila ma yaribuk.
Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan. Ini amalan yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang diamal oleh para sahabat. Ini amalan yang disetujui oleh para ulama. Kenapa kita tinggal ini? Kita pergi cari benda-benda yang berisiko yang boleh menyebabkan manusia akan kerusakan, merusakkan ke perjalanan mereka yang cukup berisiko untuk mereka di akhirat esok. Nah, baik, para pendakwah, kembalilah ke paksi asal. Jalan kita, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu Alkitab was sunnah. Baik, kita pergi kepada yang terakhir dalam perbincangan kita ini. Orang yang dihinakan, disia-siakan oleh Allah Ta'ala, maka tak ada seorang pun yang dapat menolongnya, dan barang siapa yang ditolong oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Kita yakinkanlah. Dalam hadis yang panjang, tuan-tuan tanda hadis ini dia panggil hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil Ibnu Abbas letak atas kenderaan dia, dia kata, ya gulam inni uallimuka kalimatin. Wahai anak, wahai budak, ini aku ajar kepada kamu beberapa kalimat. Uallimuka kalimatin. Ini penting hadis Ibnu Abbas ni. Dia kata di antaranya Nabi ajar, wa'lam annal ummata, kamu tahulah sekiranya seluruh umat ini berpakat nak memberi kebaikan kepada kamu, la yanfa'u, mereka tak dapat beri manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang paling mudah, seorang pembesar negara. Negara pula bukan negara biasa-biasa, yang kaya raya. Dia tak berjalan dengan kereta, berjalan dengan kapal terbang, jalan dengan jet. Apa tempat kaya. Kalau dia nak mati, boleh je jet dia pergi ambil doktor yang paling alim dalam dunia, dalam pakar bidang ni. Pergi ambil di barat, pergi ambil di timur, bawa berkumpul di sini. Tapi Allah kata, Nabi kata apa? La wijtamatil ummata an yanfa'uk. Kalau berkumpul umat ini untuk beri manfaat kepada kamu, la yanfa'uk, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tak akan mampu kecuali apa ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruk, kalau mereka ni berkumpul untuk beri mudarat pada kamu, juga mereka tak mampu kecuali apa yang telah ditulis, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita mengatakan, siapa yang Allah Ta'ala muliakan dia, walaupun dihina oleh manusia, dia tetap mulia. Tapi siapa yang dihina oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun manusia memuja dia, manusia cuba nak bongkar balik, manusia nak up balik, ajaran-ajaran dia yang pelik yang telah digazet sebagai sesat juga akan dinaikkan taraf semula. Kita mengatakan dia tidak akan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, itulah hadis ini rawahu al-Tirmizi wal lafzu lahu wa Ahmad bisanadin sahih. Jadi hadis Ibnu Abbas ni sangat penting untuk kita belajar. Bagi anak hadis ini, ibu bapa kita semua, ini pengalaman saya lah waktu anak belajar di Madinah dulu. Anak saya sempatlah 2 orang, 3 orang sempat masuk pasti Arab ni pusat. Dia tak panggil pasti ni Melayu. Dia panggil Rauzatul Atfal, taman pelajaran kanak-kanak. Kita ajar anak kita, masuk anak kita 2-3 hari, dia balik, dia baca doa ni. Ya ghulam, tengok. Doa atas kereta duk baca. Ya ghulam, inni uallimuka kalimatin ihfazillaha ihfazillaha tajidhu. Kita kata masya-Allah, anak-anak kita diasah, anak kita dilatih, anak kita dididik daripada kecil lagi dengan ilmu akidah yang mantap. Ni kita dak daripada kecil duk ajar hantu lah. Dak pergi situ hantu, pergi sini macam benda-benda karut. Akhir kali pangkat-tangkat azimat bergayut di sini. Tak cukup dengan azimat dia kecil-kecil, bagi tasbih kokar yang besar-besar pula. Kita mengatakan apa yang kita nak didik anak macam ni. Jadi dia didik anak kita. Jadi doa ni, doa hadis Ibnu Abbas ni hadis yang penting. Lebih-lebih lagi kita nak tahu bahawa mana-mana saja yang Allah Ta'ala beri kemuliaan, orang tak ada siapa yang boleh hina. Siapa yang Allah Ta'ala beri kehinaan, tak ada siapa yang boleh mulia. Walaupun satu stadium penuh. Ni sehari 2 ni sibuk dengan tersusunnya pesta-pesta maksiat yang dibawa masuk ke dalam negara kita, maka para pendakwah, orang-orang yang ada autoriti, orang yang ada mulut masih boleh bercakap, kita mesti bantah segala mungkar dan maksiat yang dibawa masuk. Kita kata cukuplah tsunami telah mengurung kita 2 tahun.
merosakkan ekonomi, merosakkan sebahagian, kamu jangan tunggu yang lebih dahsyat daripada itu. Allah Ta'ala boleh je turun bala kalau manusia ni derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itu dululah para jemaah sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi dalam minggu-minggu yang lain. Apabila ada peluang, iklan akan dikeluarkan. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 23 dan ayat 25 dalam surah Ali Imran dalam sidi yang akan datang, insya-Allah. Baik, kita serah balik majlis kita kepada pihak pengerusi. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira Datuk Abu Anas. Ada soalan satu Datuk di ruang chat tu, kalau saya boleh baca untuk makluman Datuk. Assalamualaikum Ustaz, sekiranya seseorang terlibat dengan syirik berkaitan dengan perbincangan kita, gugur segala amalan, sekiranya orang itu bertaubat, adakah boleh dikembalikan pahala amalan yang sebelum dia syirik ataupun tidak mungkin? Ini di antara kalau orang tu taubat, dia belum dia mati dia sempat bertaubat, insya-Allah macam komputer kita lah, kadang-kadang komputer ni ada masalah dah. Jadi kita boleh, dia maknanya boleh install balik lah maklumat atau pahala yang dia ada itu kalau orang tu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan taubatan nasuha dia ada peluang lagi. Maka kita hari ni pun sebab itulah di antara doa yang dibaca pada waktu bagi Allahumma inni a'udzubika an usyrika. Dan aku minta berlindung dengan Allah dengan melakukan syirik dengan aku yang aku tahu dan aku tak tahu. Dia ada benda kadang-kadang terlaku, kita terbuat benda syirik sedangkan kita tak tahu pun benda itu syirik. Jadi kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, sentiasa baca kitab-kitab yang penting. Di antara kitab Malaysia yang sangat penting yang saya syorkan kepada para jemaah sekalian supaya kita baca, iaitulah kitab Mestika Hadis. Jilid yang pertama di akhir bab, tajuk dia bab kewajipan menjaga iman dan Islam. Ini sangat penting. Kalau kita baca ini senarai-senarai yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia sendiri, yang menandatangani kitab ini, maka saya anggap ini satu kitab Malaysia, bukan satu keluarga Malaysia, tapi kitab akidah di Malaysia yang perlu kita jaga daripada kerusakan perbuatan yang boleh bawa kepada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Naam, wallahu a'lam.